Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Insyaallah saya akan sambung semula tazkirah berkaitan dengan Ramadan. Tajuk hari ini adalah zakat fitrah, pelengkap ibadah berpuasa. Tuan-tuan dan puan, maksud zakat ini tuan-tuan dan puan ialah tumbuh ataupun bertambah zakat. Zakat turut diartikan dengan kebersihan ataupun untuk menyucikan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dalam surah Al-A'la ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya ataupun jiwanya lah, jiwa. Firman Allah juga dalam surah Asy-Syams ayat yang ke-9. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntung orang yang menyucikan dirinya, ataupun dirinya maknanya dirinya satu badan lah. Amat beruntung. Allahu Akbar. Imam Malik berpendapat, tuan-tuan, zakat ialah mengeluarkan bahagian tertentu daripada harta apabila sampai nisab. Bagi Imam Syafi'i rahimahullah, zakat adalah mengeluarkan kewajiban ke atas harta dan badan kerana sebab yang khusus. Faham? Kan? Kita kena faham benda ni. Zakat dikeluarkan apabila sampai dia punya nisab ataupun dia punya haul. Maka tuan-tuan dan puan, kita kena tahulah, ya, zakat ini dikeluarkan untuk diri individu, diri sendiri yang wajib dikeluarkan. Untuk orang-orang beriman diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Sama ada zakat harta ataupun zakat badan ataupun zakat fitrah lah, ya. Dan pada bulan Ramadan ini, tuan-tuan dan puan, kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah pada bulan puasa ini. Dan apa-apa yang dipungut hasil daripada zakat ini akan diberikan kepada asnaf-asnaf yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ya. Maka tuan-tuan dan puan, daripada definisi yang kita dapat tadi, itu yang definisi tentang zakat tadi adalah zakat ini, tuan-tuan dan puan, adalah kewajipan yang mesti dibayar apabila sampai nisabnya, sama ada dia ini berupa harta maupun badan ataupun zakat fitrah badaniyah. Zakat fitrah lah yang dibayar pada waktu tertentu kepada kelompok tertentu untuk asnaf tertentulah. Dia kena bayar. Untuk dalam rukun Islam, zakat ini mencerminkan keagungan sistem sosial dan perekonomian Islam, serta sikap mengambil berat terhadap nasib sesama Muslim. Inilah pentingnya zakat. Yang kaya dia bayar zakat dan diurus oleh kerajaan. Yang mana ibadah ini akan mencipta kesedaran di dalam diri bahawa harta adalah amanah Allah yang di dalamnya ada hak orang lain yang mesti ditunaikan. Kita mesti menunaikan hak orang lain. Dalam harta kita ini ada orang lain yang punya. Dalam gaji orang yang bekerja ni, dia akan ada gaji, ada upah. Tapi bukan semua upah ataupun gajinya itu untuk dirinya.
ada juga untuk orang lain. Maka tuan-tuan dan puan, memiliki harta adalah perkara yang terpuji dan dianjurkan, yang amat dianjurkan oleh Islam. Kalau jadi kaya, bolehlah bayar zakat, boleh bersedekah dan sebagainya. Dan di dalam Al-Quran terlalu banyak ayat yang menyuruh supaya kita ini membayar zakat, bukan meminta bahagian zakat. Membayar zakat, bukan meminta. Ini bermakna setiap Muslim dituntut menjadi pemberi, bukan penerima zakat. Saya ulang sekali lagi. Setiap umat Islam ini dituntut untuk menjadi kaya, menjadi orang kaya. Itu supaya ramai yang akan membayar zakat, bukan banyak orang yang menerima zakat. Allahu Akbar. Jadi membantu ramai. Kalau kita berusaha dan banyak harta, kita boleh bayar zakat, dan dia boleh membantu orang yang susah, dan bukannya dibantu. Allahu Akbar. Zakat adalah jati diri dalam sistem sosial. Jadi itulah duit yang dipungut dalam sistem zakat ini akan diagih-agihkan kepada asnaf yang memang memerlukan. Dan kita lihat tuan-tuan dan puan, dalam sistem kapitalis, ekonomi kapitalis ini, dia ini mementingkan kepada modal, untuk modal ini duit lah, untuk meningkatkan dia punya perniagaan, dan dia akan mengamalkan sistem riba. Allahu Akbar. Ada juga jenis yang begitulah. Jadi yang dalam Islam kita tidak menggunakan sistem riba ni. Kita banyak zaman sekarang ni di negara-negara Islam kebanyakan sudah mengamalkan sistem perbankan Islam, sistem ekonomi Islam lah. Dan alhamdulillah, dan kebanyakannya syarikat-syarikat atau bank-bank ini ataupun syarikat-syarikat yang kaya ini yang berdasarkan sistem Islam, dia akan membayar zakat. Sebab dia berdasarkan kepada keuntungan, bukan berdasarkan kepada riba. Riba inilah suatu pertambahan yang wajib dibayar. Allahu Akbar. Yang memang dan memang 100% lah. Yang memang walaupun rugi tetap bayar yang sama. Itulah sistem riba. Kalau dalam Islam berdasarkan kepada keuntungan. Kalau untung sikit, diberikan kepada ahli-ahlinya itu pun sikit lah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, zakat ini tuan-tuan dan puan meliputi zakat harta dan juga zakat fitrah. Okey. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, Rasulullah mewajibkan setiap muslim menunaikan zakat fitrah, kerana ia membersihkan orang berpuasa daripada kata-kata keji dan tidak memberi manfaat. Hadis riwayat Abu Daud dan juga Ibnu Majah. Maknanya daripada hadis ini, setiap muslim pada setiap bulan Ramadan lah, bulan Ramadan itu hendaklah membayar zakat. Kalau macam di Sabah sekarang ni, dia terkesanlah dia berdasarkan kepada apa yang dikeluarkan oleh mufti lah. Yang keduanya tuan-tuan dan puan, zakat fitrah ini menyempurnakan dan melengkapi kekurangan pahala ibadah puasa. Dalam kita berpuasa ini tuan-tuan dan puan, selain kita menahan makan, minum, menahan daripada perkara yang boleh membatalkan puasa, menahan diri daripada hati kita ini, daripada kita jaga hati kita lah, panca indera kita lah. Panca indera kita pun berpuasa, mata kita berpuasa, telinga berpuasa, mulut berpuasa, tangan berpuasa. Kita tahan semua ini daripada melakukan perkara-perkara maksiat. Dan zakat ini tuan-tuan dan puan yang boleh menyempurnakan atau melengkapkan kekurangan dalam ibadah puasa kita. Menyempurnakan. Waqi' bin Al-Jarrah pernah berkata, kedudukan zakat fitrah dalam bulan Ramadan itu seperti sujud sahwi dalam solat. Dalam solat kita kena, kalau kita terlupa rukun ataupun terlupalah benda terlupa, ataupun sengaja, ataupun yang perkara yang sunat yang dituntut, seperti tahiyat awal, tidak terbaca kunut, kan, kita kena sujud sahwi lah. Ataupun terlupa rakaat,
Jadi zakat ini pun macam tu. Dia adalah sujud sahwi di dalam solat. Jadi dia sebenarnya adalah sujud yang perkara yang kena buat, yang wajib, yang macam mana kita kena buat lah. Kalau untuk dalam bulan Ramadan ini mesti kena buat. Yaitu apabila sujud sahwi dapat melengkapi dan menyempurnakan solat, maka zakat fitrah ini fungsinya sebagai alat untuk menyempurnakan ibadah puasa ini, kata Waqi bin Al-Jarrah. Dalam satu hadis lain yang diriwayatkan oleh hadis Al-Habs Ibnu Syahin, katanya pahala puasa Ramadan itu bergantung di antara langit dan bumi. Kita berpuasa di Ramadan, kita ada puasa, adalah pahala dia. Jadi dia akan tergantung antara langit dan bumi. Jadi zakat fitrah itulah yang akan menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dalam bulan Ramadan kita ini akan dapat pahala yang banyak. Allahu akbar. Yang ketiganya, teman-teman, kelebihan untuk berzakat ini ialah zakat fitrah memupuk dan mengeratkan hubungan persaudaraan sesama muslim. Contohnya kalau si kaya pada bulan Ramadan merasakan betapa peritnya lah rasa lapar, rasa dahaga, tuan-tuan, maka pada akhir Ramadan harus membayar zakat fitrah berupa bahan makanan kepada si miskin yang amat memerlukan. Subhanallah. Yang mana si miskin juga merasakan bahwa mereka bukan hidup sendiri, yang ketika itu masih ada saudara seagama yang memerhati nasib mereka. Itulah dalam Islam ini. Inilah sumbangan sosial kita yang diwajibkan dapat pahala. Ini bukan sedekah, tapi ia adalah zakat yang kena bayar betul-betul. Kemudian kita akan disusun sekarang ini, kerajaan yang susunlah. Ia dapat mencegah banyak aspek negatif daripada faktor kemiskinan seperti gejala murtad. Dia akan dalam satu hadis yang mengatakan bahwa kemiskinan ini boleh hampir-hampir boleh membawa kepada kekufuran. Begitulah. Allahu akbar. Jadi dengan zakat yang kita berikan, ekonomi yang kita bagi ini, insya-Allah dia akan menghalang si miskin ataupun yang si fakir ini daripada menjadi murtad, ataupun dia pergi merompak, ataupun pergi mencuri. Subhanallah, indahnya Islam kan. Ada konsep tolong-menolong, bantu-membantu, tuan-tuan. Di mana Ibnu Abbas pernah berkata Rasulullah SAW yang mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah sebagai menyucikan bagi orang yang berpuasa daripada perbuatan yang bermanfaat dan keji, serta sebagai makanan bagi orang miskin. Zakat ini barang siapa yang mengeluarkannya selepas solat Aidil Fitri, maka ia adalah sedekah biasa. Jadi kita sedekahlah pada bulan Ramadan, kita bayar zakatlah pada bulan Ramadan. Yang mana hadis ini riwayat Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Zakat fitrah adalah satu rukun Islam yang dipadukan ke atas umat Islam setiap bulan Ramadan. Kena bayar. Dan untuk makluman kita bahawa andainya ada seorang bayi, yang bayilah lahir pada bulan Ramadan, walaupun hanya beberapa saat, kita kena bayar zakat, ya tuan-tuan. Boleh kan? Ada yang tidak tahu. Ataupun ada orang yang hendak membayar zakat untuk ada yang contohnya kalau yang sudah berkahwin tapi berpisah ataupun bercerai, si istri ataupun si suami si bekas suami atau istri itu hendak membayar zakat orang yang ada pinjaman bekas ex istri ataupun suami itu pun boleh, tidak masalah. Niatkan saja saya hendak membayar zakat untuk dia, untuk zakat fitrah, tidak masalah, bayar saja. Tapi lebih baik untuk bayar untuk diri sendirilah. Begitu juga anak-anak dan orang tua yang tidak mampu, kita bayar zakat. Dan sekarang ini kalau macam kita juga boleh membayar zakat fitrah melalui perbankan, bayarlah. Ataupun kita juga boleh membayar zakat fitrah ini melalui amil yang dilantik oleh setiap jabatan agama di setiap negeri kalau di Malaysia lah. Andainya anda bekerja di tempat di suatu tempat itu, maka bayar di situlah. Lebih baik bayar di tempat di situ, insya-Allah. Jadi lebih memudahkan lah. Kalau kerja di Sabah, bayar di Sabah lah. Kalau bekerja di Semenanjung ataupun di Kelantan, bayar di Kelantan. Nanti ada masalah.
Mereka mengeluarkan zakat atas rasa kesedaran, bukan sahaja ia sebagai satu kewajiban agama orang Islam lah. Kita hendaklah membayar zakat di atas rasa tanggung jawab, tanggung jawab bahwa kita akan wajib bayar. Malah lebih daripada itu, bagi membantu mereka yang kurang bernasib. Bila kita membayar zakat fitrah 75% misalnya, kalau didarab dengan 1.000 adalah dikumpul duit ini dan diagih-agihkan. Jabatan agama akan suruh agih-agihkan kepada tempat situlah. InsyaAllah dia akan boleh membantulah. Alhamdulillah, kalau dapat RM50, RM100, Allah, banyak sudah kan. Itulah kelebihan dalam Islam, saling tolong membantu, saling bantu-membantu. Dan juga dia duit yang dibagi itu dia boleh menjauhkan rakan-rakan yang kurang bernasib baik, akan dapat menyambut sambutan Aidil Fitri lah dalam keadaan yang ada duit, ada sumbangan daripada saudara-saudara Islamnya. Dan dengan berbuat oleh itu umat Islam yang belum melaksanakan kewajiban untuk zakat fitrah ini, segeralah keluarkan duit dan bayarlah zakat fitrah itu awal-awal lah. Dalam hal ini Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah memfardukan zakat fitrah pada bulan Ramadan atas umat Islam. Berapa dia punya sukatan dia lah, secupak tamar, satu cupak tamar ataupun secupak gandum, sama ada yang merdeka ataupun hamba. Dia semua kena bayar. Orang merdeka kah, orang hamba pun kena bayar. Lelaki kah, perempuan kah, kanak-kanak kah, ataupun orang yang sudah ataupun yang dewasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hikmah zakat ini dapat menyucikan diri orang yang berpuasa, kerana ada kemungkinan dirinya mengalami kesan kelelayan dan kerusakan. Begitu juga akan mengelakkan orang fakir dan miskin daripada meminta-minta pada hari raya. Subhanallah. Daripada Ibnu Abbas katanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah lah, yang boleh memberi manfaat kepada orang miskin ini. Allah Akbar. Jadi itulah sedikit sekiranya tentang zakat fitrah ini, yang mana kita kena wajib bayarlah. Siapa yang tidak menunaikan zakat fitrah bagi dirinya dan orang dalam tanggungannya, sedangkan mampu melakukannya, maka pahala puasanya tidak akan diterima oleh Allah SWT. Sampai begitu sekali tahapnya. Dan Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud puasa Ramadan bergantung antara langit dan bumi, tidak diangkat melainkan selepas mengeluarkan zakat fitrah. Sekarang dimudahkan dah. Zaman sekarang lah 2020 ini dimudahkan cara membayar zakat fitrah khususnya di Malaysia dan di semua tempat lah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, akhirnya sama-samalah kita menunaikan kewajiban membayar zakat fitrah tahun ini, dan kita digalakkan untuk membayar zakat fitrah ini di tempat kita bekerja ataupun tempat kita tinggal. Itulah. Kalau berada di Sarawak, bayar Sarawak, ataupun di daerah ini kan, kita kena bayar di situlah. Okey. Dan kita boleh jumpa amil. Jangan tunggu sampai hari raya, takbir dulu hari raya 1 Syawal kan, takbir belum bayar lagi. Ya Allah Akbar. Bayarlah masa sekarang lah, insya-Allah. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima ibadah kita pada bulan Ramadan, dan juga menerima ibadah membayar zakat kita pada tahun ini, insya-Allah. Jadi saya itu saja. Aku qouli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.